Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kawan-kawan boleh masuk. Masya Allah, hari ini Ustaz terlewat sikit. Masih berkahak lagi. Masya Allah, kawan-kawan boleh masuk. Insya Allah teruskan kita dapat amalkan. Kita niat untuk amalkan dan sampaikan. Dengan kedua-dua sekali ialah kalau dalam FB ni kita boleh sharekan itu untuk kita dapat amalkan, tujuan untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat, cuma kadang-kadang lepas semua tu dia berkahak sikit lah. Tak apa, insyaAllah tidak ada apa-apa. Kahak tu dia memang program rutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil فاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah suara saya ada clear. Waalaikumsalam semua tuan-tuan yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Masya Allah, tuan-tuan boleh masuk. Adakah suara saya clear atau tidak? Boleh bagi respon. Kalaulah mungkin telefon antum semua ataupun laptop antum tak bunyi suara, cuba keluarkan dulu, lepas tu masuk balik insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu taala mudahkan kita. So kita akan meneruskan lagi, iaitu perkongsian kita fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga, hadis yang fasal ketiga. Fasal ini adalah tambahan daripada pengarang kedua sendiri, yang mana beliau berjanji untuk menambah daripada fasal pertama dan kedua hadis-hadis tambahan, dan hadis-hadis yang mana dipilih oleh beliau sendiri dalam riwayat selain Bukhari, Muslim dan selain daripada Bukhari, iaitu 13 a'immah, 13 orang imam-imam tentang hadis yang dimuatkan oleh beliau dan diceritakan di dalam mukaddimah kita dahulu. So kita pergi kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-38 bracket 37. Perkara bukan hadis yang hadis yang ke-36 bracket 35 muka surat 241, muka surat 241. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia jaminan untuk mendapat kejayaan yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. رواه Muslim. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelum ini, tapi cuma di segi lafaznya berbeza sedikit. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah
dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, maka Allah akan mengharamkan ke atasnya api neraka. Sebelum ni kita dah jelaskan, bukan hanya kalimah sahaja, bukan hanya syahadah sahaja yang akan membawa kita ke syurga, bahkan dan bukan syahadah sahaja, perlu lagi kita melakukan amalan-amalan lain untuk kita jaminan untuk mendapat syurga, untuk first intake lah. Maksudnya untuk first intake. Banyak lagi amalan-amalan lain yang perlu kita kerjakan. Cuma di sini Allah Ta'ala bila mereka yang bersyahadah Allah haramkan dari api neraka. Sebelum ni kita telah memberi jawapannya. Api yang dimaksudkan ialah api neraka orang kafir. Jadi dalam neraka ni ada dua. Neraka ni ada dua bahagian. Satu neraka khusus untuk orang kafir, dan satu neraka hanya pada orang Islam yang berdosa, yang mana mungkin dosanya itu tidak dimaafkan oleh Allah, mungkin kerana terlalu banyak ataupun apa-apa sebab lah yang menyebabkan terpaksa seorang mukmin itu, seorang Islam tadi, dimasukkan ke dalam neraka dahulu sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya ialah orang-orang yang kafir, maknanya orang-orang yang mengucap kalimah ini, dia tidak akan masuk neraka orang kafir. Jadi orang yang mati dalam keadaan Islam, so dia mati sebagai seorang asi, orang yang berdosa. Dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka yang dikhususkan untuk orang kafir. Jadi maksudnya tak masuk neraka, tak masuk neraka orang kafir. Kalau masuk neraka orang kafir ni, non-Muslim ni, dia akan kekal dalam neraka. Jadi orang Islam kerana keislamannya, dia akan terselamat daripada khulud, daripada kekal di dalam neraka. Sebab ada tujuh neraka. Maksudnya neraka, ada banyak neraka dan ada 7 neraka. Ada satu neraka khusus untuk orang-orang Islam saja. Neraka itu ialah neraka Jahannam namanya. Makna kedua, Allah Ta'ala mengharamkan kekal dia di dalam neraka, iaitu haramallahu alaihi al-khulud finnar. Maknanya dia tak kekal. Kalau masuk neraka pun dia tak kekal. Dia mungkin untuk ardi, untuk sementara waktu, temporary saja, untuk mungkin nak membersihkan dosa. La ilaha illallah. Tengok La ilaha illallah sentiasa memberi manfaat kepada orang yang menyebutnya, seperti dalam hadis yang lain. Seperti dalam hadis yang lain. Kita tengok satu lafaz kalimah. Kalimah ini dia akan memberi kesan. Lafaz kalimah, lafaz yang baik. Satu lafaz yang baik, dia akan memberi kesan secara spiritual yang mana kita tak nampak. Dan kajian-kajian telah dibuat bahawa dengan lafaz bismillah, apabila kita baca pada air, macam mana terbentuknya molekul air yang bagus, susunan molekul air yang bagus. Apabila dibacanya lafaz-lafaz seperti kalimah Allah, seperti nama Allah dibaca pada air tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalimah-kalimah buruk. Kalimah-kalimah buruk, dia akan memberi kesan kepada structure, bentuk air tadi. Bentuk air tadi memberi kesan dengan bentuk yang buruk. Itu dia panggil ada kesan lah secara spiritual. Begitu juga kalimah. Satu kalimah ni dia akan memberi kesan. Tapi setakat mana kesan dia tadi? Sebelum kita pergi kepada syarahnya, setakat mana kesan dia tadi? Kesan ini akan terus kekal apabila tidak adanya anasir-anasir yang boleh merosakkannya. Jika adanya anasir atau bahan-bahan yang buruk yang menyebabkan kesannya tadi akan hilang. Yang menyebabkan kesannya tadi akan hilang. Memang dia benda bagus, tapi kita kata, ubat ni tak ada kesan lah. Ubat ni tak ada kesan lah. Misal contoh dia lah, ubat ni tak ada kesan lah. Kenapa ubat tu tak berkesan? Kenapa ubat tu tak berkesan? Sebab kita, orang yang memakan ubat tadi, dia melakukan sesuatu perkara yang mana perkara tersebut menyebabkan efek dan kesan ubat itu akan berkurangan, bahkan akan hilang dan lenyap langsung. Maka ubat tu tak lagi memberi kesan. Ubat tu tak lagi memberi kesan. Misalnya contoh, kalau kita makan ubat homeopatik,
So kalau kita makan ubat rheumatik, dia kata jangan cuba minum teh ya, jangan cuba minum kopi ya. Kenapa? Teh dan kopi tadi akan menghilangkan kesan ubat tersebut. So, jadi ada anasir yang boleh menghilangkan kekesan bagi sesuatu perkara. Begitu juga dengan spiritual. Begitu juga khususnya dengan kalimah la ilaha illallah. Dari riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ruwiya an Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha taruddu anhumul azab wan niqmata ma lam yastakhifu bihaqqiha. Qalu ya Rasulullah ma istikhfafu bihaqqiha? Qala yazharu al-amalu bima'asi wa la yunkar wa la yughayyar. Rawahu al-Isabah kadzalika fi at-Targhib. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah la ilaha illallah sentiasa memberi manfaat. Kalimah ni dia beri kesan dan manfaat kepada siapa? Kepada mereka yang, kepada penyebutnya. Orang yang mengucap kalimah ni akan diberi manfaat dan menolak azab dan bencana daripada mereka selama mana mereka tidak meringan-ringankan haknya. Selagi mana mereka tidak meringankan haknya, selagi mana kalimah tadi tidak diringankan akan haknya. Jadi di sini maknanya selagi mana kesan dia itu tidak dilenyapkan. Hak dia adalah hak kalimah tadi, maknanya kesan dia tidak dilenyapkan. Nabi SAW menjawab, apabila perbuatan, macam manakah kalimah itu tidak memberi kesan? Macam manakah kalimah tersebut tak akan memberi kesan? Nabi kata, apabila perbuatan maksiat kepada Allah dilakukan secara terang-terangan dan maksiat itu tidak dicegah dan diubah. Hadis dalam Isabah dan Targhib. Telah kita jelaskan dahulu sebelum ni, dalam dakwah kita memakai konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Kita akan cegah dia apabila ada syarat. Telah saya jelaskan dulu. Sebab apa? Untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi hadis ni dia akan bersalahan dengan apa yang kita buat lah. Maksudnya kalau kita tengok dari sudut lafaznya. Jadi orang yang berdakwah ni, konsep dakwah tabligh ke, dakwah mana-mana ke, konsep dia kita mengajak orang pada baik. Khususnya dalam dakwah tabligh lah, kita ajak orang pada baik dan kita tak melarang orang kepada kejahatan. Sebab apa? Untuk menegah maksiat tadi, kita guna konsep yang ketiga, iaitu mengubah dengan doa, iaitu berdoa kepada pelaku maksiat, mengubah dengan doa supaya mereka kembali kepada Allah, dan kita berusaha menarik mereka ke jalan Allah. Okey, di situ kita boleh faham. Jadi di sini maksudnya, di sini Nabi kata kalimah yang kita dakwahkan tak akan bagi kesan. Tak akan bagi kesan. Kalau kita meringankan haknya. Apa meringankan haknya? Iaitu bila kita melihat maksiat secara terang-terangan, kita tak mengubah dia. Jadi maksudnya secara umum. Sebab satu-satu hadis tadi, bukan kita lihat secara umum, kita kena lihat hadis yang lain untuk kita comparekan. Macam mana ulama telah tatbikkan, macam mana ulama telah susunkan. So, macam mana ulama telah susunkan. Jadi kalimah ini memberi kesan selagi dia tidak melakukan istighfaf, iaitu melakukan perbuatan yang bersalahan dengan kalimah. Dosa dan maksiat, sama ada dosa besar maupun dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Apabila perkara ini berlaku, kehangatan kalimah tidak akan memberi kesan lagi di hati. Jadi tak memberi
kesan. Jadi dia tidak akan memberi kesan pada hati. Kehangatan kalimah tadi tidak memberi kesan. Jadi kalau kita tak mencegahnya, maka dakwah kita tak ada kesan ke? Macam tu. Jadi di sini apabila kita melihat masalahnya apabila kita kata apabila maksiat itu dilakukan kita tak cegah. Sebenarnya setiap orang sepatutnya melihat adakah dalam dirinya itu masih lagi melakukan maksiat atau tidak. Jadi banyak lagi maksiat-maksiat di dalam diri kita sendiri yang mana kita tidak menghindarkannya. Sebab itulah, jadi sekarang kita lihat maksiat yang orang lain buat, kita tak perasan kepada maksiat yang kita buat, dosa yang kita lakukan, perintah yang kita tinggalkan. Jadi kita melihat kepada orang lain, orang tu tak buat ni, 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 aku buat ke? Kadang-kadang tak juga. Begitu. Jadi sekarang dia merujuk kepada maksiat individu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dia tak cegah mungkar yang mana dia sendiri buat. Dia tak cegah mungkar yang mana dia sendiri buat. Fa'aluh. Yani dia tidak cegah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Dia tak cegah mungkar yang mana dia telah buat. Jadi mungkar yang mana kita buat tadi, kita mesti cegah yang diri kita sendiri. So kita tak perlu tengok orang lain. Jadi untuk memberi kesan kalimah ni, kita perlu meninggalkan dosa dalam hidup kita. Jadi sebab itu mereka-mereka yang arif billah sentiasa memohon istighfar kepada Allah. Kita beristighfar bukan sebab dosa yang kita buat. Orang-orang yang baik, tengok hasanatul abrar, satu hadis riwayat Nabi di dalam riwayat Musnad Ya'la. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, bagi orang yang abrar, orang yang melakukan kebaikan, orang biasalah yang melakukan kebaikan. Hasanatul abrar, orang yang buat baik tu dia rasa itu kebaikan bagi dia. Tetapi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang abrar, sebenarnya orang yang muqarrab itu adalah satu kesalahan. Maknanya semakin dekat satu orang itu dengan Allah, walaupun kesalahan itu kecil, maka dianggap besar oleh dia. Jadi sebab itu, kenapa kita beristighfar? Kita beristighfar bukan sebab dosa kita. Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita baca selepas kita memberi salam? Dalam riwayat hadis ada mengatakan kita kena baca Allahu Akbar dahulu kalimah Allah, lepas tu kita beristighfar. Jadi kebanyakannya kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa kita beristighfar lepas kita sembahyang? Adakah kita buat dosa? Kenapa kita beristighfar selepas kita sembahyang? Adakah kita buat dosa? Beristighfar ni, memohon taubat ni bukan hanya atas dosa saja, tak. Kenapa kita beristighfar selepas kita buat sembahyang? Adakah kita buat mungkar tu sembahyang tu kita buat mungkar ke? Tak, kita buat perintah. Kenapa kita beristighfar? Ulama mengatakan kita beristighfar dalam hadis. Kenapa kita beristighfar? Sebab perintah yang kita buat tu tak sempurna macam mana Allah nak. Fastaqim kama umirta. Hadis ni kita dah belajar dahulu macam mana bila ayat ini turun kepada Nabi dalam suratul Hud ayat 20 takriban, turun kepada Nabi fastaqim. Allah Taala kata, Nabi kata sayyabatni, ayat ni tuakan aku. Ayat ni adalah tuakan aku, telah menuakan diriku. Sebab apa? Aku fikir macam mana nak buat, macam mana aku nak laksanakan perintah semacam mana Allah nak pada aku. Dan perintah itu tak mampu aku lakukan, maka aku beristighfar.
Aku rasa tension dan menyebabkan Nabi pun beristighfar sedangkan Nabi tak ada dosa. Nabi kata aku beristighfar 70 kali sehari. Kita ni hamba Allah yang penuh dengan dosa dan noda. Sebab tu kita beristighfar. Kenapa kita beristighfar dan memohon ampun? Kerana perbuatan yang kita buat pada Allah itu, perbuatan itu tidak sempurna sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Jadi istighfar ni bukan hanya pada dosa. Jadi kita memohon kemaafan. Apatah lagi dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada kita sengaja tak sengaja, kita tahu tak tahu, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa fikir, dosa kaki, dosa tangan. Allah, kita keluar rumah tu dosa je. So kita tak boleh keluar lah. Alhamdulillah bah, PKPB jarang sikit kita keluar. Maksudnya begitu sekali. Begitu sekali selepas kita melakukan dosa. Jadi jadi dia tak bagi efek. Tengok penggemar air teh. Penggemar air teh kita panggil syai. Dalam bahasa Arab dia panggil syai, dalam bahasa Urdu dia panggil chai. Air teh ni orang Urdu dia, orang bila kita minum teh Pakistan lah, orang kata teh Pakistan lah syai. Kita teh Pakistan ni dia rebus, teh rebus. Lepas teh rebus tu, teh tu panas, teh tu boleh memberi kesan pada lidah. Bila kita minum air yang panas, dia akan melecur lidah kita. Lidah kita akan melecur kerana kepanasan tadi. Tapi macam mana untuk kita elakkan daripada melecur? Kita aiskan mulut kita. Bila kita aiskan mulut kita, kita aiskan mulut kita. So kita minumlah air panas macam mana pun. Adakah air panas itu memberi kesan pada lidah kita? Tak. Sebab kita telah melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan itu menafikan akan kehangatan air. Dia akan menolak kesan air yang panas tadi. Jadi kalau segi perbuatan, kita telah buat satu perbuatan yang mana perbuatan tadi akan menghapuskan kebaikan kalimah. Apabila seorang kalimah itu memberi kesan selagi dia tidak melakukan istighfar, selagi seorang tadi tidak melakukan meringankan istighfar tadi, meringankan haknya melakukan perbuatan yang salah dengan kalimah, perbuatan yang bersalahan dengan kalimah, iaitu dosa. Apa bersalahan dengan kalimah? Iaitu dosa. Dosa dan maksiat sama ada dosa kecil maupun dosa besar yang dilakukan secara berterusan. Apabila berlaku kehangatan kalimah ini, apabila ini berlaku, maka kehangatan kalimah ini tidak lagi memberi kesan ke dalam hati kita. Dia tidak akan memberi kesan ke dalam hati kita. Apabila seorang ingin meminum air panas, tetapi sebelum meminum air panas, dia telah sejuk bekukan lidah. Air panas, adakah air panas itu memberi kesan? Adakah air panas tadi memberi kesan? Ada tak air panas tadi beri kesan kepada lidahnya? Air panas itu tidak memberi kesan kerana dia telah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehangatan air itu. Oleh itu, mestilah meninggalkan dosa, dapat dilihat kesan dakwahnya bila kita buat. Jadi kalau kita nak tengok kesan kalimah ni, kesan dakwah ni, kesan kalimah dan dakwah kita ni, maka kita kena meninggalkan dosa. Bukan maksudnya kita kena tinggal dosa dulu baru kita boleh berdakwah. So kita buat serentak lah. Ada orang kata, kita tak boleh berdakwah, kita tak baik lagi, kita tak alim lagi, tak, kita berdosa banyak lagi, kita tak boleh buat dakwah. Kita kena lakukan dakwah walaupun kita berdosa. Kita pernah mengajak orang pada sembahyang, kita mengajak orang pada masjid walaupun kita pun tak suka lagi ke masjid. Di samping tu kita jinak-jinakkanlah diri kita pada masjid. So kita kena lakukan dua serentak. Kaedahnya zat sesuatu itu akan memberi kesan, zat sesuatu perkara itu memberi kesan tetapi dengan tidak melakukan sesuatu yang bersalahan dengannya. Oleh itu, Allah SWT akan mengharamkan neraka kepada orang yang mengucap kalimah apabila dia tidak melakukan perbuatan atau pekerjaan yang menafikan kalimah, iaitu dosa.
Apabila dia melakukan dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan disebabkan kalimah itu tidak ada kesannya lagi, tetapi disebabkan oleh perkara yang bersalahan dengan kalimah. Sebab itu Nabi kata, tanfa'u, kalimah ini beri manfaat kepada orang yang mengucapnya, akan menolak azab kepada orang yang menyebutnya dan bencana, selagi dia tidak meringan-ringankan haknya, iaitu dosa. Jadi kita, di samping kita berdakwah, di samping kita mengajak kebaikan, maka kita tinggallah dosa-dosa, yang mana dosa itu berada dalam diri kita. Sebab itu kita sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kalimah yang kita dakwah itu, dia menjunam dan memberi kesan ke dalam lubuk hati kita. Seterusnya, kepentingan tauhid. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia meyakini, wa huwa ya'lamu, alima ya'lamu, ini satu fa'il. Kalau fi'il itu fi'il muta'addi kepada satu perbuatan, satu maf'ul, maka dia memberi makna mengetahui. Alima ya'lamu, jika selepasnya tadi ada maf'ul tu dia mansub lah, dan dia maf'ul, ada satu maf'ul saja, dia panggil muta'addi kepada satu maf'ul, maka dia akan memberi makna mengetahui. Tetapi apabila alima tadi memberi makna af'al qulub, alima tadi memberi makna af'al qulub. Af'al qulub ni perbuatan hati, maka dia akan memberi makna yakin. Alima tadi memberi makna yakin. Sebab itu saya terjemah alima bukan mengetahui, tapi yakin, atas dasar af'al qulub. Jadi kalau orang belajar nahwu, dia tahulah af'al qulub tu apa. Af'al qulub tu af'al alima yang semakna dengannya. Jadi sebab tu al-ilmi maksud dia yakin, bukan mengetahui. Kalau af'al qulub, al-ilmi yakin. Sebab tu kita kata yakin, nekat, yakin, azam, yakin, jazam. Itu nekat, itu memberi makna 100%. Begitu. Jadi sebab itu saya terjemah, sedangkan dia meyakini, bukan mengetahui, meyakini bahawasanya tiada yang layak. Bukan setakat dia tahu je, dia yakin dengan Allah, tiada yang layak disembah selain Allah, dia akan masuk syurga. Maknanya dia yakin, bukan setakat dia tahu. Yakin dan tahu lain kan. Saya dah beritahu dah apa itu yakin dan apa itu tahu. Begitu. Sayyidina Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, iaitu Abu Amr, gelaran dia Al-Quraisy. Beliau adalah khalifah yang ketiga selepas Sayyidina Umar. Beliau juga telah berkahwin dengan dua anak perempuan Rasulullah. Pada mulanya beliau menikahi Sayyidatuna Ruqayyah, dan selepas Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal wafat, Nabi telah kahwinkan beliau dengan anaknya Sayyidatuna Ummul Kulsum. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abu Quhafah, Umar bin Khattab, dan antara riwayat-riwayat yang lain sahabat-sahabat dan tabi'i ialah Ahnaf bin Qais, Anas bin Malik, Hasan Basri dan sebagainya. Beliau berbai'ah menjadi khalifah pada bulan Muharram pada 24 Hijrah, selepas 3 hari Sayyidina Umar dikebumikan. Berbai'ah selepas 3 hari Sayyidina Umar dikebumikan. Sayyidina Utsman terbunuh pada tahun 35 Hijrah. Dia banyak melakukan kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh Khalifah Rashidin. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memilih khalifah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan siapakah khalifahnya, khalifah selepasnya.
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tentukan siapakah khalifah selepasnya, tetapi daripada isyarat, daripada dalalah, daripada hadis-hadis, daripada isyarat, daripada dalalah, daripada hadis-hadis, maka kita dapat tahulah bahawa secara dalalah, dia tak secara ibarah, lepas ni Abu Bakar jadi khalifah, tapi kita dapat tahu daripada isyarat, atau kita dapat tahu daripada dalalah, petunjuk, atau kita dapat tahu daripada iqtiza bahawa Sayyidina Abu Bakar lah yang layak untuk menjadi khalifah. Kenapa? Kenapa? Di tempat sejadah Nabi, Nabi jadi imam kan, sejadah imam. Semasa Nabi dalam keadaan kering sakit, siapakah yang menjadi imam di tempat Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Jadi semasa hayat Nabi, orang yang boleh berada di atas sejadah Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi yang lebih layak daripada dia? Tapi dia tidak secara sarahatan lah, tidak secara jelas diberitahu Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah lepas aku. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, orang yang begitu cerdik. Nabi kata, kanati Aisyah tu rajulatul ra'yi. Telah saya jelaskan dahulu, Aisyah tu akalnya seperti lelaki. Maknanya lelaki ni kematangan dia hebatlah. Ada ar-rijal qawwamu 'ala nisa. Lelaki tadi lebih kuat pada wanita, cuma atas segi tabi'i dan jasmaniyah sahaja. Dari segi tabi'i dan jasmaniyah, tidak dari segi syarafiyah insaniyah. Itu kena tengok balik kenapa syarafiyah insaniyah yang telah saya jelaskan dahulu. Jadi Aisyah ni orang cerdik. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gering sakit, maka Aisyah telah berkata, jangan biarkan bapaku untuk menjadi imam. Kenapa dia cakap macam tu? Dia kata, kenapa dia cakap macam tu? Aisyah cakap, jangan suruh jadi bapa aku jadi imam. Dia tu orang yang lemah lembut orangnya lemah lembut, dia tak boleh jadi imam. Kenapa pula tak boleh jadi imam? Sebab Aisyah tahu selepas Rasulullah wafat nanti, ayah dia lah yang bakal mengambil tugas tu. Kenapa ayah dia diletakkan di atas sejadah yang Nabi masih hidup? Kerana orang itulah orang yang mana akan memegang jawatan khalifah. Maknanya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jawatan khalifah. Ini orang salah faham di sini. Konsep ni salah faham. Mungkin penerangan salah. Dia kata selepas Rasulullah wafat, oleh kerana memikir jawatan khalifah, sibuk memikir jawatan khalifah, ramai umat yang murtad. Ada orang ambil istinbat macam tu. Biasanya dalam berdakwah lah kita ambil, sebab nak pentingkan dakwah tadi, Rasulullah fikir kat pemerintahan menyebabkan umat murtad. Dalam masa seminggu umat murtad. Sebenarnya khalifah ini dilantik, Nabi menjadi khalifah, Abu Bakar menjadi khalifah sebelum Rasulullah didafankan lagi. Amrul khalifah tadi lebih awal, sebelum penggemumian ketua sebelumnya. Jadi amrul khalifah ni dilantik sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimadfunkan, sebelum jasad mubarak Nabi sallallahu alaihi wasallam disemadikan di Raudah. Maksudnya dalam masa 3 hari. Perlantikan khalifah sewaktu Nabi sewaktu jasad yang mulia itu belum dimadfunkan, belum dikafan, belum ditanam lagi. Sebab tuan-tuan tengok, adakah sembahyang jenazah pada Rasulullah secara istimai? Tak, sembahyang jenazah pada Rasulullah bukan secara istimai. Sahabat masuk 10 orang sembahyang sahabat ke atas Rasulullah seorang-seorang. Masuk dalam bilik Aisyah, rumah Aisyah seorang-seorang je. Siapa boleh masuk rumah Aisyah? Sebab jenazah Nabi duduk dalam rumah Aisyah. Seorang bergili-gili masuk. Dan tidak dilakukan. Setiap orang sembahyang ke atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masa 3 hari Rasulullah dimadfunkan, iaitu Rasulullah disemadikan di dalam
Raudah yang mulia itu selepas 3 hari. Dan pada masa itu jawatan khalifah telah diberikan kepada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar telah dilantik khalifah, barulah jenazah itu dimadfunkan. Jadi Amr khalifah tadi dahulu daripada Amrul madfun. Mana perintah penggantian khalifah sebelum penggembumian jenazah yang mulia. Sebab itu konsep ni dipakai oleh raja-raja kita Melayu. Bila raja dia ada pemangku raja lah, raja muda lah. Jadi raja muda akan dilantik menjadi raja, ditabalkan menjadi raja, barulah jenazah ayahandanya tadi didafankan. Mana pelantikan raja dulu. Cuma angkat sumpah tu lain lah. Pelantikan raja tu dulu, dah lantik raja, dia meninggal tu lantik raja, terus ditanamkan. Itu kaedah dia. Jadi bila maknanya pelantikan Saidina Abu Bakar tidak secara sarahatan, tapi secara dalalatan atau secara isyaratan ataupun secara iqtida'. Tetapi Saidina Abu Bakar tidak melakukan sebagaimana Rasulullah lakukan. Apa Rasulullah lakukan? Rasulullah tidak menentukan siapakah khalifah selepasnya secara sarahatan, secara sarahatan. Tapi Saidina Abu Bakar dia tidak melakukan sebagaimana Rasulullah lakukan. Berarti Abu Bakar tak ikut sunnah Rasulullah ke? Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin yang telah diberi petunjuk. Alaikum, peganglah kamu dengan sungguh-sungguh sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bisunnati as-sahabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum fahtadaitum. Jika kamu ikut salah seorang daripada mananya, kamu akan mendapat petunjuk dan hidayah. Jadi tiba giliran Saidina Abu Bakar, sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal, beliau telah melantik Saidina Umar khalifahnya. Tidak ambil sokongan daripada orang ramai. Tidak ambil sokongan daripada orang ramai. Saidina Abu Bakar sebelum dia meninggal, dia telah lantik Saidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Okey, dua beza. Rasulullah tak menetapkan siapa khalifah selepasnya, tapi Saidina Abu Bakar telah menetapkan orang yang tertentu, iaitu Saidina Umar khalifah selepasnya. Datang sezaman Saidina Umar. Saidina Umar sebelum dia meninggal, dia ada ahli syura-syuranya lah, ahli mesyuarat kita panggil. Orang lantikan mesyuarat dia, orang yang mana dia mudah nak bermesyuarat. Saidina Abu Bakar ni orang yang dekat dengan Nabi, orang yang bermesyuarat. Nanti kita belajar sembahyang nanti, macam mana Nabi suruh tutup semua pintu-pintu rumah yang memasuki masjid Nabi, kecuali pintu rumah Saidina Ali dan jendela Saidina Abu Bakar. Rumah Nabi, masjid di sebelah je. Dulu bila masjid Nabi, maknanya orang berpintukan setiap rumah yang mendempel di masjid Nabi itu, dia berpintukan kepada masjid Nabi. Dia berpintukan pada masjid Nabi. So Nabi kata tutup semua pintu, tak bolehlah masuk melalui, nak keluar rumah kamu melalui pintu masjid. Masjid tidak boleh dijadikan jalan untuk keluar. So orang lain buka pintu, semua pintu jalan lain dah. Daripada rumah dia buka pintu jalan lain, tak masuk masjid dah. Nabi kata kecuali pintu Ali. Sebab pintu Ali itu Saidina Fatimah ada di situ, anak Nabi SAW. Kita tengok garis, kita tengok imajinasikan rumah Nabi, kawasan, dan di sebelah tu rumah Saidina Ali. Dia kata pintu Ali tak ditutup, sebab senang dia nak masuk rumah Saidina Fatimah radhiyallahu anha. Sebab Nabi sebelum pergi safar, dia akan jumpa Saidina Fatimah. Lepas balik safar daripada masjid, terus pergi jumpa Saidina Fatimah, anak yang disayanginya itu. Dan dia kata jendela Saidina Abu Bakar. Jadi dua pintu daripada rumah yang berdempel dengan masjid Nabi, iaitu pintu rumah Nabi, Raudah Nabi, iaitu Hujrah Mubarak Nabi,
hujrah Nabi dan pintu Sayyidina Ali dan jendela Sayyidina Abu Bakar. Jendela Sayyidina Abu Bakar ni sebab Nabi selalu suka bermesyuarat dengan Abu Bakar. Diketuk jendelanya. Abu Bakar, apa show kau? Macam itulah lebih kurang. Abu Bakar, apa show kau? Jadi orang ni orang yang ahli-ahli mesyuarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil mesyuarat daripada Sayyidina Abu Bakar sebab orang yang sentiasa labbaik setiap perkataan Nabi, orang yang sentiasa labbaik setiap hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang boleh memberi idea kepada Nabi. Sebab tu Nabi raihkan Sayyidina Abu Bakar atas tawanan-tawanan perang daripada peperangan Badar. So panjang cerita, kita ke mana kita pergi. Nak bagi tahu saja di sini. Jadi Sayyidina Umar sekarang dua jalan di hadapan dia. Adakah dia perlu melantik tanpa dia perlu melantik, tidak perlu melantik siapa khalifah selepasnya? Sepatutnya sebelum khalifah itu ditanam, maka sebelum khalifah itu ditanam, sebelum Rasulullah ditanam, Abu Bakar dah jadi khalifah. Sebelum Abu Bakar ditanam lagi, Umar dah jadi khalifah. Tapi zaman Osman, selepas 3 hari Umar ditanam. Maknanya selepas 3 hari Umar ditanam baru dijadikan khalifahnya pada pelantikan khalifah Osman. Kenapa? Beza kan? Tengok kan? Selepas 3 hari Sayyidina Umar dikebumikan, Sayyidina Osman dikebumikan, beliau dibai'ahkan, maknanya orang berbai'ah dengan beliau menjadi khalifah pada hari Sabtu permulaan Muharram, 1 Muharram 24 Hijrah. Selepas 3 hari Sayyidina Abu Bakar dikebumikan. Selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah sebelum Rasulullah dikebumikan. Sayyidina Umar menjadi khalifah, pelantikan amalan khalifah tu Abu Bakar terus bai'ah, baru Rasulullah dikebumikan. Masa zaman Abu Bakar dah lantik dulu lagi. Sayyidina Umar sebelum dia meninggal, Umar dah jadi khalifah, barulah Abu Bakar dikebumikan. Tapi zaman Sayyidina Osman nak jadi khalifah, Umar dikebumikan 3 hari. Kenapa berlaku perkara itu? Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ada 2 jalan depan dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada 2 jalan di hadapan dia. Tengok 2 jalan di hadapan dia. Satu jalan yang telah diberitahu oleh Nabi, satu jalan yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jalan yang dijalankan oleh Nabi untuk amri khalifah ni, pelantikan khalifah ini ialah tidak menentukan siapa khalifahnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar telah menentukan siapakah khalifahnya seperti dia sebelum dia meninggal. Jadi Sayyidina Umar, adakah dia mahu memilih jalan Nabi atau jalan Sayyidina Abu Bakar? 2 jalan. Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata, 2 orang yang telah melalui jalan tersebut dan 2 orang telah berjaya. Jika aku tidak mengikuti kedua-dua jalan tersebut, maka aku akan gagal. Jadi macam mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar membuat keputusan untuk menjadi khalifah? Jadi Sayyidina Umar ambil jalan tengah. Sayyidina Umar kata dia tak tetapkan siapa khalifah selepasnya, tetapi dia telah menetapkan 6 orang ahli syuranya, ahli mesyuaratnya. Selepas dia mati nanti, 6 orang ni pilihlah di kalangannya siapakah khalifah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar didafankan dahulu, dimadfunkan dahulu. Selepas 3 hari mereka telah melantik Sayyidina Osman menjadi khalifah. Sayyidina Osman menjadi khalifah sebab pelantikan dia tadi, sebab dia ahli syura. 6 orang. Okey, tapi Sayyidina Umar telah tetapkan satu kaedah. Di antara 6 orang ni mesyuarat, kena buat pengundian, kena buat cabutan pengundian lah. Siapa undinya 4-2 yang lebih lah, 4-2, maka yang undian 4 ini menjadi khalifah. Sebab dia majoriti dibandingkan dengan 2. Sebab apa kita kata, kenapa cara sunnah ni kita mengundi? Undi pun boleh juga pada masa itu. Setelah dilantik tadi 6 orang syura, dibuat undian.
Umar kata 4-2. Kalau sampai 4-2-5-1 tu lebih lagi lah. 4-2 tu, maka yang 4 undian 4 ni akan menjadi khalifah. Setiap orang dia putus undi lah. Kenapa pula jadi 4-2? Dah 6 orang. Dia setiap orang boleh memberi undian lah. Dia nak undi dia sendiri, dia nak undi siapa pun tak kisah. Dia 6 orang ni boleh buat cabutan undi. Boleh buat undi. Undi tu rahsia. Keluar 4-2, yang 4 ni jadi khalifah. Yang 4 ni jadi khalifah. Okey. Yang 2 tadi tak bersama lah yang 4 tadi. Yang 2 tadi tak bersama yang 4. Dia kata setelah amar khalifah diberi di kalangan yang 4 ni adalah ada pelantikan 4, dia ada sokongan dan 4 ni 2 tadi dia menentang. 2 tadi dia menentang, orang 2 tadi dia menentang. Mana dia tak bersetujulah secara zahir. Umar kata 2 orang ni mesti dibaiahkan dahulu dengan khalifah pelantikan yang disetujui oleh 6 orang ni. 2 orang tu mungkin tak setujulah secara zahir. Dia ni mula-mula sekali kena baiah dengan 2 orang, dengan khalifah yang telah dilantik secara majoriti tadi. Dia kena baiah dulu. Dan jangan biar dia keluar daripada mesyuarat tanpa baiah. Kalau dia keluar tanpa baiah, dia dibunuh. Maka dia kena bunuh. Sebab apa? Bila dia keluar kepada masyarakat tanpa berbaiah, dialah yang akan menimbulkan fitnah kepada masyarakat. Maka bunuh 2 orang ni. Kenapa? Bunuh 2 orang ni. Sebab apa? Dia tak berbaiah. Sebab secara zahir dia tak bersetujulah. Dalam hati tak tahu, mesti ada kecenderungan pada siapa. Tapi secara zahir, sebab kita mukallaf pada zahir. Kita tak tahu wama tukhfi sudur, hanya Allah saja yang tahu dalam hati manusia. Tapi bermuamalah, kalau kita nak buat muamalah, bila kita nak bermuamalah, maka kita bermuamalah secara amalan zahir. Jadi amalan zahir tadi dia tu 2 tu tak sama dengan yang 4. Yang 2 ni kena paksa dulu berbaiah kepada khalifah yang dilantik oleh 4 orang tadi. Kalau 2 ni keluar daripada majlis tanpa berbaiah, 2 ni mesti dihapuskan. Tapi sahabat tak begitulah. Tapi Umar dah beritahu dah. Okey, macam mana terjadi 3-3? Bila undian 3-3. Macam mana nak dibuat 3-3? Umar kata, yang 3-3, manakah ada sokongan daripada Abdul Rahman bin Auf? Sebab Abdul Rahman bin Auf ni di kalangan 6 orang. Kalaulah 3, sebelah ni 3, sebelah ni 3. Dan sebelah 3 tadi, yang sebelah tadi 3, dan sebelah ni 3. Yang 3 tu ada nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Maka khalifah diberi kepada yang 3 yang ada nama kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Bila ada Abdul Rahman bin Auf, maknanya 6 syura ni, apa makna daripada ni? Apa maksud daripada perkataan Sayyidina Umar? Walaupun 6 syura ni 5 orang boleh buat faislah, seorang tak boleh buat faislah. Sebab apa? Kalau orang dakwah dia tahu faislah tu siapa faislah di kalangan syura. Sebab kita pelantikan, kita dalam dakwah kita ada sistem syura dan khalifah, amir dan syura dia. Syura pun, kalau syura tu yang mana boleh buat faislah dan syura yang tak boleh buat faislah. Apa maksud dia? Sayyidina Abdul Rahman walaupun dia syura dalam Sayyidina Umar, dia tidak boleh jadi khalifah. Dia sendiri dah diasingkan daripada khalifah. Sebab undian dia tadi, yang kalau 3-3 ada undian Khalifah Umar bin Auf, adanya Abdul Rahman bin Auf, maka pihak yang ada undian Abdul Rahman bin Auf tadi, dia menjadi khalifah. Bermakna Abdul Rahman bin Auf tak boleh jadi khalifah walaupun dia syura. Boleh faham
Mungkin benda ni jarang dibincangkan. Tak apa, saya spontan lalu. Jadi kita akan sebut berkali-kali lagi bila datang dengan hadis yang mana semakna dengannya. Saya akan ulangkan, baru benda ni tuan-tuan akan faham lah. InsyaAllah sedikit faham dan kita nak amalkan lah. Jadi bila 3, maksud Abdul Rahman bin Auf ni tak akan boleh jadi khalifah lah. Abdul Rahman bin Auf tak boleh jadi khalifah lah. Sebab undian dia tu penting untuk menentukan orang 3-3. Okey, mana macam tu. Maka 3-3 tadi undian. Itu yang dilakukan. Sebab itulah perkebumian. Sebab itu perkebumian berlaku dahulu sebelum perlantikan khalifah. Jadi dua konsep lah. Ada banyak benda yang boleh kita ambil di sini. Iaitu apa makna dia? Zaman Rasulullah tak tetapkan siapa khalifah. Zaman Umar dah tetapkan. Zaman Abu Bakar dia dah tetap. Dan zaman Umar dia pilih 2 jalan. Dia pilih 6 orang ni kena boleh jadi khalifah. Tetapi 6 orang. Tapi dia tak tentukan 6 orang ni tentu sama dia lah. 6 orang tu tentu sama dia lah. Begitu. 6 orang ni. Jadi sebab itu berlakunya. Dan pengkebumian khalifah sebelumnya tadi, perkebumian Rasulullah dan khalifah sebelumnya ialah perkebumian sebelum dilantiknya, sebelum perkebumian itu khalifah dilantik dahulu sebelum perkebumian. Tapi berlaku pada Sayyidina Umar bila pelantikan Sayyidina Umar dah tanam dah, berlaku juga macam itu. Jadi umat akan menjadi itulah, nak tanam dulu, kalau nak lantik khalifah ke sebagainya, sebab jalan tu di depan kita. Tapi Nabi tak tinggal satu jalan. Sebab tu Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Okey, khair. Faisalah maksudnya apa? Itu maksud faisalah, orang yang boleh membuat keputusan. Walaupun dia syura tapi dia tak boleh buat keputusan. Maksudnya dia ahli mesyuarat. Tapi jawab ahli mesyuarat ni ada yang boleh buat keputusan, ada yang tak boleh buat keputusan. Begitu. Dia semua ahli lembaga mesyuarat saja, so dia tak boleh buat keputusan. Orang yang boleh membuat satu keputusan. Kan? Jadi begitu. Ya'lamu diterjemahkan af'al qulub, maka ia memberi makna yakin. Jika seorang itu dapat mengucap kalimah di akhir kalamnya, maka itu satu nikmat yang besar. Bila kita boleh ucap la ilaha illallah di akhir kalam kita, itu satu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ialah hidup, nikmat hidup beriman dan mati dalam keadaan beriman. Kita hidup dengan orang beriman, alhamdulillah, dengan ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita menjadi orang beriman, dan sebab ibu bapa kita lah kita wujud di dunia ini. 2 perkara besar yang berlaku pada diri kita. Sebab itu kita perlu berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Jika seorang kafir yang mengucap kalimah ini dan terus meninggal, maka insya-Allah dia akan memasuki syurga kerana dia tidak hidup dalam keadaan berdosa. Bila di akhir last ending tu dia ucap masuk syurga. Tapi kalau kita orang Islam ni ucap kalimah tapi dosa banyak. Tetapi jika dia melalui kehidupan, maknanya dia atau kita, dia berdosa, yang kafir tadi atau kita, dia akan terus dia tidak akan terus dimasukkan ke dalam syurga. Dia terpaksa menempuh neraka untuk membersihkan dosanya. Dia tu mana-mana orang lah. Wallahu a'lam. Perkara yang mewajibkan syurga atau neraka. Apakah perkara yang mewajibkan syurga atau neraka? Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sintani mujibatani. Qala rajulun ya Rasulullah mal mujibatan? قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 perkara yang mewajibkan. Seorang lelaki telah bertanya, yakni lelaki tadi sahabatlah, apakah 2 perkara yang mewajibkan itu? Baginda bersabda, barang siapa mati dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, makna mati dalam kufur, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan barang siapa mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk syurga, iaitu mati dalam iman. 2 perkara yang mewajib ini tidak bersandar kepada zat taat. Itulah kita beritahu dah, mesti Allah Ta'ala dengan taat ni syurga. Wajib tak, orang yang taat wajib syurga. Orang yang engkar wajib neraka. Tak. Yang mewajibkan syurga tadi ialah rahmat.
Telah kita bincangkan sebelum ni. Yang mewajibkan syurga tadi rahmat. Yang mewajibkan syurga tadi ialah rahmat Allah. Jadi sebab itu tak sandaran perkara yang mewajib ini tidak disandarkan, tidak bersandar kepada zat taat atau engkar. Ijab penerimaan tadi, ijab yang mewajibkan itu bukan sandaran zat taat atau ketaatan atau keingkaran. Zat tu perkara yang taat taat atau ingkar, tetapi mujab, dia bergantung kepada mujab, perkara yang diwajibkan, bukan mewajibkan. Satu mewajibkan, taat tu mewajibkan, taat itu mewajibkan, tidak. Dia mujab. Taat itu ialah mujab, perkara yang diwajibkan ke atasnya. Apa itu mujab? Wa'datullah. Mujab yang perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan itulah apa perkara yang diwajibkan tadi yang menyebabkan orang masuk syurga? Wa'datullah, janji Allah. Sebab tu kita dah bahas dah belum ni. Allah telah berjanji dengan zatnya bahawa orang taat itu syurga, orang engkar itu neraka. Bukan orang taat tu syurga, dengan sebab taat tu dia syurga. Sebab mujab tadi, bukan sebab ijab tadi. Bukan perkara yang mewajibkan. Taat itu bukan perkara yang mewajibkan. Neraka, engkar itu bukan perkara yang mewajibkan. Tapi mujab, janji itu yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan itu adalah janji tadi. Dan Allah kata, inna wa'dallahil haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Ini kita kan nak bezakan daripada fahaman kita dengan fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib syurga bagi orang taat, wajib neraka bagi orang yang engkar. Sebab tu dia kata orang yang mati dalam dosa besar dia kekal dalam neraka. Kita kata tak, dia tak kekal dalam neraka. Sebab orang yang engkar tu wajib neraka dan kekal. Kita kata mungkin masuk neraka tapi tak kekal. Ahli Sunnah wal Jamaah kata. So di sini kita nak beza. Kita ada sandaran. Sandaran kita bukan ijab. Sandaran kita ialah mujab, yang diwajibkan, bukan yang mewajibkan. Bezakan. Amal yang mewajibkan syurga, dosa yang mewajibkan neraka. Mujab, janjilah yang mewajibkan syurga, janjilah yang mewajibkan, yang diwajibkan. Janji perkara yang diwajibkan. Janji itulah perkara yang diwajibkan. Janji Allah pada orang taat syurga, janji Allah pada orang neraka, orang yang engkar neraka. So kita ada indirect, kita ada indirect. Kita bukan direct through. Tapi kita kata dari segi percakapan, buat baik tu syurga, buat jahat tu neraka, itu adalah sandaran yang bukan hakiki, tapi sandaran yang majazi. Kita sandarkan atas dasar majazi dari sudut percakapan, dan itu tak salah. Tapi di segi i'tiqadnya ialah kita ada sandaran. Kita bukan direct tapi indirect. Ini kita dia sebenarnya kita ulama nak bezakan kita fahaman ahli sunnah wal jamaah dengan fahaman Mu'tazilah dan Khawarij. Itu boleh faham. Jadi mujab itu wa'datullah. Allah kata inna wa'dallahil haq. Sesungguhnya janji Allah tu pasti. Allah telah berjanji dengan dirinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tadi dia tidak memungkiri janji. Kita mungkin janji, tapi Allah tak mungkin janji. Jadi janji Allah itulah wa'datullah, itulah janji Allah tu wa'datullah lah. Wa'datullah itulah mujab, bukannya zat itaat atau zat engkar itu ijab. Okey. So saya rasa saya pendekkan dengan 3 baris ayat saja.
Tapi penerangan dia agak panjang sikit. Sebab tu orang kata payuh nak faham tu kalau baca sendiri. Memanglah dalam Kitabul Iman ni dia banyak sedikit. Sebab tu saya ambil masa dengan tuan-tuan. Saya ambil masa terperinci dengan Kitabul Iman ni. Dengan Kitabul Iman dan bab-bab yang bersangkut paut dengan iman. Terperinci saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Supaya agar kita dibiasakan dengan perkara-perkara. Dulu kan kita suka mudah-mudah aja. So kadang-kadang ni takkanlah tuan dah 40 jam dengan saya nak mudah-mudah lagi. So kita bagi agak level, second level dah lah. Saya nak menaikkan tuan-tuan pada second level. Kita ada 5 level lagi dah. So tuan-tuan sekarang duduk level kedua. Alah itu saya. Ada 5 level kan? Lama tanya pula, Ustaz ada 5 level kan? Tak ada, itu pada garis panduan saya saja. So, mana saya nak upgrade kan tuan-tuan. Nak upgrade kan tuan-tuan. Sebab tu saya buat kursus intensif ni. Orang 2 tahun tuan-tuan, sebulan saja saya bagi. Intensif. Jadi sebab apa? Orang nak kena upgrade kan, dia kena pergi kursus. So dia pergi kursus, lepas tu dia balik, lepas kursus tu dia naik pangkat. Sebab dia dah upgrade dah. Pemikiran dia dah upgrade dah. Begitu. Saya berkat PKP ni lah. Masya Allah, berkat PKP ni tuan-tuan di-upgradekan atas pemikiran tadi. Khair. Tuan-tuan telah di-upgrade. Okey. Janji Allah itu telah diperwajibkan ke atas dirinya. Dia telah, Allah Ta'ala janji. Wa'adatullah tu Allah telah perwajibkan ke atas dirinya. Jadi janji Allah pada dirinya itulah wajib. Bukannya zat taat tadi itu mujib. Bukan. Janji itulah wajib. Janji itulah wajib. Bukannya itaat tu mujib. Mujib tu ijab lah. Mujib dan ijab tu samalah. Tidak salah untuk menyatakan orang yang baik akan ke syurga, orang yang jahat akan ke neraka. Kerana sandaran itu adalah sandaran nisbah atau sandaran majazi. Atas nama ganti nama kedua sahaja. Tidak hakiki. Kita tak beraktikad macam tu. Cuma kita buat sandaran secara luaran, tak salah. Majazi ni atas nama kedua, bukan nama pertama. Bukan hakikat. Seperti mengatakan Baitullah bukan bermakna Allah duduk di dalam rumah, tetapi hanya nisbah itu majazi. Dalam hadis ini Allah telah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada khatimah kehidupan terakhir. Mana Allah tengok kita, ending kita tu al-i'tibar bil khawatim. Al-i'tibar bil khawatim. I'tibar tadi pada penghujungnya. So kita berada di penghujung Ramadan. Kita berada di 28 Ramadan. Ramadan hampir meninggalkan kita. Tetamu istimewa dah nak pulang dah. Tak istimewa kenapa? Yang fardu 70 kali diganda. Yang sunat diberi pahala fardu. Banyak lagi offer. Banyak lagi offer yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita. So, Ramadan hampir meninggalkan kita. Jadi orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, bila hari-hari berakhirnya Ramadan, Ramadan tetap akan pergi. Tapi bila berakhirnya Ramadan, mereka akan menangis. Entah tahu bila, entah tahu Ramadan akan datang di tahun hadapan. Adakah kita masih menyeduh udara yang segar, atau telah kita kembali kepada alam, daripada alam yang fana kepada zatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramadan tahun ini kita dapati ramai kawan-kawan kita di tahun lepas telah tiada. Dan ada mereka yang meninggal di Ramadan tahun ini. Kita tak tahu tahun depan macam mana. Jadi kita akhir khatimah kita Ramadan ini dengan khatimah yang baik. Ending dia tadi kepada kebaikan. Allahu Akbar. Dalam hadis ini Allah melihat pada khatimah kehidupan terakhir. Oleh itu antara perkara yang perlu diminta kepada Allah ialah dimatikan dalam husnul khatimah. Untuk mengakhiri kehidupan iman ini adalah bukan perkara yang senang. Kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah
wa na'udzubika. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, wala takhtim alaina, janganlah akhiri kehidupan kami dengan su'ul khatimah, yaitu perbuatan perbuatan khatimah yang buruk. Khatimah yang buruk. Jadi khatimah yang buruk. Apatah lagi Haji Mi, apatah lagi di akhir Ramadan tadi, banyaklah kita kena jaga lidah-lidah kita. So kita jangan tengok sangat dunia luar, jangan tengok pada siapa ustaz atau bukan ustaz. Kita lihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita. Sandaran kita bukan ustaz pada yang ustaz atau bukan ustaz, tapi sandaran kita apa yang Nabi bagi tahu kepada kita, apa yang sepatutnya kita lakukan. Yang tuan-tuan pelajari daripada saya, yang tuan-tuan dapat tahu daripada saya, amalkanlah sebanyak-banyaknya. Itu yang amat penting dalam kehidupan kita, untuk kita mendapat husnul khatimah. Hadis yang akan datang ni hadis Sunnah Sayyidina Abu Zar. Ini kita akan bagi tahu Mi'raj rohani. Hadis ni agak panjang sedikit. Mi'raj rohani, berita gembira, kalimah tauhid penyebab kejayaan. Dan selepas tu hadis banyak lagi kunci syurga, banyak lagi hadis yang ingat pas saya ni kita tak dosa-dosa besar baru 263 lagi. InsyaAllah kita lihat dengan baik. Masya Allah. Jadi saya nak bincang sedikit sebanyaklah sebelum kita berakhir ni. Macam mana ya daurah kita? Tapi masih tak ramai lagi orang yang berdaftar lah. Jadi kalau bila tuan-tuan tak berdaftar, tuan-tuan tak akan dapat mengikuti daurah ni secara, sebab saya akan buat daurah ni tidak secara terbuka macam mana saya buat pengajian untuk Kitabul Iman. Kitabul Ilmu dalam daurah tu ialah Kitabul Ilmu, dan saya buat tidak terbuka bagi mereka yang berdaftar. Dan, nak tahu daftar dia lulus tak lulus, ialah dia kena perlu mengikuti syarat-syarat yang telah diberitahu dalam pendaftaran. Ada orang beritahu, Ustaz saya dah daftar tapi tak ada lagi nama saya. So mungkin dia tak cukup syarat-syarat yang ditetapkan di dalam pendaftaran tadilah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, ya. Allahumma khtim lana. Okey, betul. Wala takhtim alaina. Okey, ala dengan li dengan lan, li dengan ala, betul. Itu yang terbetul lah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bila su'il khatimah alaina. Ikhtim lana, lana untuk kami, lam dipanggil lam manfaat, lam istifadiyah. Okey, tak apa. Jadi saya nak bincang dengan tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, bagaimana dengan pelantikan Sayyidina Ali? Pelantikan Sayyidina Ali kita cerita semula lah, dia tak sampai masa lagi. Okey, dia tak sampai masa lagi. Pelantikan Sayyidina Ali macam mana? Sebab pelantikan Sayyidina Ali, dia Syiah mengatakan Sayyidina Ali sepatutnya menjadi khalifah pertama tanpa Abu Bakar, khalifah bila fasal. Oh, itu panjang lagi Sayyidina Ali, nanti kita bincang semula lah bab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. So kita bincang yang 3 tu dulu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, apa ya yang Cikgu Dah tu dah ada dah. Dalam saya tengok di dalam Cikgu Dah ni dah ada. Saya dah tengok di dalam itu tu ada dah. Kalau maksudnya bila sudah membuat pembayaran, so bermakna pendaftaran tu sah lah. Pendaftaran tu sah. Jadi dah ada nama dengan saya sebab penyelia saya tu dia di Johor, dia kena PKP di Johor. Dia kena PKP Johor, dia tak boleh balik ke sini. Sebab suami dia pun ada di Johor. So di sana dia di sana, dia tak balik di sini. So kami bukan berhubung dekat di sini. Sebab saya minta tolong dia tadi semua sekali tu sebab dia tahu bahagian internet ni. Tapi kalau Cikgu Dah tu dah ada. Saya dah tengok nama dia dah ada dah. Tapi sepatutnya nanti saya beritahu untuk hantarkan pada mereka-mereka yang sudah ada. Suhaimi, Haji Suhaimi dah ada, dia orang nombor 3 lagi. Nobli orang nombor 1, Haji Suhaimi ni orang nombor 3.
Nanti saya akan bacalah siapa-siapa yang ada. Nanti saya tak bawa senarai dia pula. Nanti saya akan photostat yang latest ni, malam ni saya akan photostat yang latest. Esok pagi ke-29 saya akan baca senarai yang ada di dalam pendaftaran kita. Macam mana nak semak? Nanti saya tanyalah. Sepatutnya dia ada dah cara tu. Budak saya buat tu, dia jauh. Saya nak communicate, dia jauh. Saya dalam bab ni buta sikit. Dalam bab agama saya boleh ceramah, dalam bab komputer ni saya buta sikit, saya jahil sikit. Begitu. Tak apa, nanti macam mana cara orang yang daftar dia nak semak tu saya akan beritahu kepada penyelia saya hari ni macam mana. So saya akan beritahulah. InsyaAllah saya akan beritahu di page saya. Nanti saya akan tanya dia, sebab kadang-kadang dia nak balas tu pun lambat sedikit. Dia pun baru kahwin, jadi dia baru pergi tu sebab dia baru kahwin. Masa proses pemindahan dan sebagainya, dia tak duduk, suami dia di Johor, dia di KL. Tapi kebetulan dah PKP, dia ke Johor dan duduk situ lah, tak balik-balik lagi dah. Tak ada nak mari ke sini lagi. Tak apalah, khair lah tu. Tapi insyaAllah saya akan bagi tahu. Cuma saya nak tahu tuan-tuan, bila tuan-tuan syorkan? Seminggu lepas raya ke, 2 minggu lepas raya ke? Saya tak dapat pengesyoran daripada tuan-tuan. Tuan-tuan pun sibuk. So beginilah, saya bagi masa esok lah. Masa ni kita dah ambil masa dah. Saya bagi masa esok lah. Saya ambil masa esok lah. Saya ambil masa esok. Esok 29 kan? Bila? Tapi dia sebenarnya seminggu selepas hari raya lah saya akan buat. Tapi pendaftaran saya akan tutup bila? 2-3 hari sebelum tarikh yang kita tetapkan. Bila kita dah tetapkan, seminggu lepas raya tu cantiklah Ahad pagi tu. Ahad pagi, tak apalah, kita akan bincang lah hari Ahad atau hari Sabtu tu bagaimanalah. InsyaAllah kita akan bincang. Esok lah saya akan bagi tahu, InsyaAllah. Seminggu lepas raya, hujung minggu. Kita kan raya hari Ahad. So kita buat hujung minggu tu cantik lah tu. Sabtu Ahad tu cantik lah tu. Begini, hari raya kedua, Ahad Kelantan kerja. Ahad Kelantan kerja pula. Tapi kan masih PKP lagi. 7, 9 hari bulan 6. 9 hari bulan 6 masih PKP lagi. Cikgu-cikgu tak kerja lagi. Selain hari Jumaat, insyaAllah saya okey. Okey lah juga. Tapi cikgu-cikgu masih PKP lagi. Ginilah, kita buat malam lah. Kita buat malam. Nak apa dia tu? Nak selamat. Jadi bila buat pagi, kita buat malam. Sabtu malam, Ahad malam. Sabtu malam, Ahad malam. Cantik juga kita buat malam. Boleh jadi malam. Tak kira lah kita buat 3 kali ke. Sabtu malam, Ahad malam, Isnin malam. Tak apa juga. Malam tu lepas raya tu okey dah. Hari Ahad juga mungkin ada orang kerja. Sebab tu saya show waktu malam lah. Waktu malam. Bagi mereka yang berdaftar tu, kita buat malam. Kalau buat malam, korang kerja juga. Ada kerja juga overtime malam. Zaman PKP dia tak ada orang kerja malam lah. Lepas isyak tu cantik kita buat. Seminggu lepas raya tu cantik dah. Tapi kita buat malam. Saya show kita buat malam. Ada juga orang yang daftar, mungkin dia tak dapat duduk. Sebab benda ni kita hanya apa dia ni, kita hanya orang yang berdaftar saja boleh. Dan tuan-tuan kena save lah. Bila tuan-tuan berdaftar, tuan-tuan akan tengok. Saya akan, orang yang ada daftar tadi, nama-nama dia kita akan buat live tu tidak secara umum lah, khusus pada mereka yang berdaftar. Mungkin kita buat dengan FB juga, tapi pada orang yang berdaftar. Jadi untuk tuan-tuan ada Syabrimi tadi yang dia tanya tu, pakcik saya tu, kita buat dan boleh save sendirilah. Untuk tuan-tuan boleh save dan tuan-tuan tak tengok. Itu pembahasan dalam Kitabul Ilmu lah. Malam lah. Kalau kita buat pagi tapi hari Sabtu tu boleh pagi lah. Boleh Sabtu pagi. Tapi hari Sabtu mungkin kita buat pagi. Hari Ahad mungkin kita tak buat pagi. Mungkin hari Ahad tak buat pagi, hari Ahad buat malam. Tapi hari Sabtu tu kita boleh pagi dan malam. Hari Sabtu kita boleh pagi dan malam. Sebab hari Sabtu tu dua-dua boleh. Orang Kelantan boleh, orang Kelantan boleh, orang Pantai Timur boleh, orang Pantai Barat boleh. Hari Sabtu mungkinlah, yang insya-Allah kita akan buat macam tu.
Sabtu saya ikut je, tak apa, tak kisah. Macam mana. Ataupun tuan-tuan sesuai untuk buat malam, sesuai juga buat rekod video pengajaran. Pengajaran, maknanya tuan-tuan boleh buat sendirilah, untuk tuan-tuan save pada tuan-tuan tadi, yang tuan-tuan yang menyertai daurah saya. Itulah, insya-Allah. InsyaAllah boleh, insya-Allah. Dapat tuan-tuan tengoklah macam mana, insya-Allah. Yang baik itu kita ada 2 hari lagi, iaitu 29 dan 30. So kita cuti 1 hari raya. Hari raya pertama. So hari raya kedua kita dah mulakan kelas ni. Saya ingat saya nak mulakan terus lagi lah, masih lagi dengan PKP ni. Dalam PKP ni saya masih mula sampai 19 hari bulan 6 ni, kita buat ada kelas-kelas lah lagi. Lepas PKP ni, dekat PKP ni, masa lepas 9 hari bulan 6 tu dia akan iklan. Bila dia akan iklan, Ustaz macam mana nak daftar? Itu macam mana daftar, tanya kawan-kawan, dia akan bagi tahulah macam mana daftar. So sebenarnya di page saya, dalam macam mana, bagi orang yang bertanya macam mana nak daftar, di page saya dah letak dia yang mesti di atas sekali. Bila buka page saya, mesti dia ada pendaftaran untuk daurah Midrajul Fawatih. Sebelum saya punya video, atas sekali, saya top sekali. Pendaftaran tadi top. Jadi buka di situ dan tulis nama di situ. Dan mesti membuat pembayaran untuk pengesahan di dalam. Kalau dia daftar saja tanpa pembayaran, so dia tidak ada dalam nama. Dia kena pembayaran tadi, mesti ada pembayaran sedikit. Kitab dia nak, kitab tidak tertakluk lah. Kalau dia ada ke tak ada, jalanlah. Kalau dia tak ada, dia order lah kitab. Gitu. Dia order lah kitab. InsyaAllah moga Allah SWT bagi taufik pada saya. Kita ada 2 hari lagi, insyaAllah. Kita cuti 1 hari, raya kedua kita teruskan. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat, jatuh hari Sabtu tu, mungkin nantilah esok kita buat keputusan. Wallahu alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, hari Isnin kita teruskan lagi kitab pengajian iman. Kitabul Iman pada hari raya kedua kita teruskan lagi, insya-Allah. Sampai kepada PKP dan apa-apa yang akan diiklankan nantilah melalui perbincangan dengan tuan-tuan melalui alam maya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afafa fa'fu al-ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Taqabbalallahu.